Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? InsyaAllah kita bertemu lagi sesi pembelajaran kali ini, iaitu akhlak tahun 4. InsyaAllah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu sifat malu. Baik. Okey, sebelum itu, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz harap murid-murid boleh merujuk buku teks akhlak muka surat 46 hingga 48 lah. Samping boleh mendengar audio Ustaz ni, boleh tengok buku teks. Kita akan tengok dalil sifat malu, okay? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu itu sebahagian daripada iman. Maka apabila kita bersifat malu, maka kita tandanya memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil lah, dalil daripada hadis Nabi, maka kena ingatkan dalil ini. Nanti kalau ditanya apa kaitan apa malu yang bersandarkan Al-Quran atau hadis, maka inilah yang kita boleh jawab. Al-haya minal iman. Okey, apa itu malu? Siapa boleh bagi tahu Ustaz apa itu malu? Kalau tak, kita sama-sama baca apa yang dikatakan malu. Okey, ikut sama-sama. Menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang keji atau melakukan perbuatan yang hina. Baik. Jadi malu ni ialah kita perlu elakkan diri daripada kita berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang tidak sopan, ataupun boleh dikatakan kita kena elakkan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mengelakkan daripada melakukan perbuatan yang hina itu, maka salah satunya kita bersifat malu. Itulah yang dikatakan sebagai malu. Bahagian sifat malu. Bahagian sifat malu ni ada 3, ya. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Ada 3 bahagian malu. Ada berapa semua? Okey, 3. Bagus. Baik, kita tengok yang pertama, malu kepada Allah. Tanda seseorang itu malu kepada Allah ialah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita nak tahu seseorang itu dia malu kepada Allah, mudah saja, ya. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita buat. Contohnya solat 5 waktu. Itu paling mudah. Kalau yang nak kita kenali seseorang itu malu kepada Allah, solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau larangannya, contohnya minuman keras, kita dilarang minuman arak lah. Ataupun yang paling mudah, kita dilarang untuk derhaka kepada ibu bapa. Okey. Yang kedua, malu kepada manusia. Tidak menyakiti perasaan orang lain. Kita kena jaga perasaan orang lain ni. Contohnya, katakan kawan kita bernama Ahmad. Ahmad tu dia dalam pendek, gemuk. Kita aja Ahmad pendek, Ahmad gemuk. Tak boleh lah. Sebab apa? Boleh menyakiti perasaan kawan kita. Seterusnya, menjaga kesopanan dan kemuliaan.
tidak membuka keaiban orang lain seperti mengumpat atau mengajak kepada kemaksiatan. Itu tanda malu kepada manusia lah. Dan tidak melakukan perkara yang keji yang boleh mengganggu hak manusia. Janganlah kita buat perkara-perkara yang keji. Paling mudah je kalau kita hidup berjiran ni, jangan kita sakiti hati jiran yang boleh menyebabkan hak dia terganggu. Contoh kalau kita ada kucing tu berak di rumah kita, kemudian kita ambil berak najis kucing ni terletak kat rumah jiran kita, itu perkara yang keji lah, yang boleh mengganggu hak jiran kita. Jadi kita kena ada sifat malu sesama manusia. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri, iaitu menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang diharamkan oleh syarak, dan ini tidak melakukan perkara yang tidak sopan dan keji yang boleh menjatuhkan maruah diri sendiri. Kita kena jagalah perkara-perkara yang Allah haramkan kepada kita. Contoh paling mudah, kita dilarang sekali tidak menutup aurat. Yang perempuan kenalah pakai tudung, yang lelaki jangan pakai seluar pendek. Jaga aurat. Jadi kalau kita boleh jaga aurat tu, maknanya kita dah malu kepada diri sendiri. Baik. Ciri-ciri orang yang pemalu. Ini ada 3 ciri-ciri orang pemalu ni. Yang pertama, sentiasa menjaga harga diri. Maksudnya dia, orang yang pemalu ni sentiasa jaga imej dia, penampilan dia, seperti mana saya sebut ni lah. Kalau yang perempuan bertudung, yang lelaki janganlah pakai seluar pendek, jaga tutup aurat. Nak mudah ceritanya, menutup aurat. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah larang, janganlah kita buat. Contohnya, jangan mencuri, jangan mengumpat, jangan mengejek rakan, mengejek kawan, merosakkan harta benda awam. Itu semua benda-benda yang dilarang lah. Yang ketiga, menunaikan perintah Allah dengan penuh keimanan. Yang ketiga ni senang saja. Ciri-ciri orang pemalu ni, dia sentiasa mengikut segala perintah Allah. Seperti mana saya sebut tadi sebelum ni, menunaikan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat. Apa jua yang Allah suruh, maka kita buat, insyaAllah. Inilah ciri-ciri orang yang pemalu. Ada berapa ciri orang pemalu? Ya, ada 3. Ingatkan insyaAllah. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada siri yang lain. Jadi selamat belajar dan ingatkan apa yang telah saya sebutkan tadi. Pengertian malu, bahagian malu, serta ciri-ciri orang yang pemalu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.